المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sambung sikit. Apa kata Nabi SAW? Baca doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya bermohon kepadamu dan saya berhadap kepadamu dengan nabimu, yakni dengan berkat nabimu, dan dengan nabimu, dengan zat nabimu, dengan nabi, yaitu nabi yang rahmat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Nabi ajak kepada sahabat ini. Nabi kata, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Wahai Muhammad, wahai sayyiduna Muhammad, wahai sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini apa dia dipanggil dalam bahasa, dipanggil istighasah, minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya berhadap dengan sebabmu kepada Tuhanku, fi hajati, untuk ditunaikan hajatku, maka perkenankanlah hajat ini. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah beri syafaatku dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok, ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun boleh juga dibacakan doa ni ketika solat hajat. Jadi kalau orang nak sembahyang hajat, habis sembahyang hajat seperti yang disebutkan tadi, maka dia baca Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidana Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li. Baca itu, Allahumma fasyafi'hu fiyya. Baca doa tersebut, insya-Allah akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ingat doa tu, apa insya-Allah nanti kita akan share doa tersebut insya-Allah, ataupun boleh dicari di dalam internet dan seumpamanya, ada. Dan kata perawi, ketika hadis ini dibaca, doa ini dibaca oleh sahabat tadi, dia bangun dalam seakan tidak ada apa yang berlaku pada waktu tersebut. Bangun celek mata pada waktu itu. Mukjizatnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hajatmu jika selawat kau sertakan, pasti tak tertolak, akan diperkenan. Semua tu kan berselawat tu. Tak mana selawat tadi doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat tu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dalam, tadi kita dah baca ataupun kita tak baca lagi, setiap kali lalu nama Nabi Muhammad disunatkan kita selawat, hatta dalam doa, hatta dalam solat, hatta ketika mana azan dikumandangkan dan seumpama sebut nama Nabi Muhammad saja. Baca Quran lalu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada sifat Nabi Muhammad yang kita faham, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali baca kata tersebut. Dan ini disunatkan dan disebut dalam kitab para ulama, dalam kitab yang kita telah bacakan pada pagi tadi. Tempat ke-14 ialah ketika mengucapkan khutbah yang disyariatkan. Ketika diucapkan khutbah yang disyariatkan, antara khutbah yang disyariatkan apa dia? Khutbah Jumaat, khutbah 2 hari raya, khutbah 2 gerhana bulan dengan gerhana matahari, khutbah bagi solat minta hujan. Itu semua khutbah-khutbah yang disyariatkan. Maka ke semua khutbah tadi, maka kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahawa khutbah di dalam selawat di dalam khutbah-khutbah yang kita sebutkan tadi adalah rukun, dan tidak sah khutbah kalau tidak disertakan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab kita rukun. Tamam? Kata Imam Asy-Syafi'i yang mulia, selawat itu rukun dalam semua. Dalam semua tu, dalam semua apa ni? Dalam semua khutbah yang disyariat kepada kita. Jadi semua tadi ni dia ada kait dengan yang baik yang seterusnya, iaitu dengan makna dalam semua khutbah. Jangan baca dalam semua. Semua tu semua apa ni? Semua khutbah di bawah tu. Tamam? Kata Imam Asy-Syafi'i yang mulia, selawat itu rukun dalam semua khutbah yang disyariat kepada kita, tidak sah jika tak selawat padanya. Jadi tak sah selawat, tak sah khutbah
kalau kita tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah yang telah kita sebutkan tadi. Kalau tengok dalam kitab Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, beliau menyebutkan tentang khutbah ni, disebutkan kalau dalam kitab dia sebut, dia ada mana khutbah ni? Dah. Cari dari bawah. Dia sebut semua sekali dalam satu. Khutbah Jumaat, khutbah 2 hari raya, khutbah minta hujan dengan khutbah 2 gerhana. Termasuk satu je maksudnya. Ni kita sebut satu je lah. Sama macam Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri rahimahullah. Bukan. Imam Sakhawi sebut sama macam Khaidri. Sebab ini lebih dulu daripada beliau. Kitab ni lebih dulu daripada kitabnya beliau. Tahu? Khutbah Jumaat dan 2 hari raya, minta hujan dan juga 2 gerhana. Khutbah Jumaat itu masuk khutbah yang disyariatkan ni. Khutbah 2 hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha, minta hujan, istisqa, dan juga 2 gerhana, kusufan atau kusufain atau khusufain, khaf ataupun kaf. Maka kedua-dua solat ini, kesemua solat tadi ataupun khutbah tadi disyariatkan ataupun dirukunkan untuk kita membaca selawat dalamnya. Berbeza dengan pandangan yang kedua, tidak wajib namun ia sunnat juga. Pandangan mana ni? Ini pandangan daripada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala yang mengatakan tidak wajib selawat dalam khutbah tadi, tidak wajib. Maka hukumnya adalah sunat sahaja, dan ini juga mazhabnya Imam Malik dan juga salah satu daripada 2 wajah daripada mazhabnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu makna berbeza dengan pandangan yang kedua, iaitu pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, pandangan Imam Malik, dan juga pandangan yang kedua adalah pandangan Imam Ahmad. Pandangan pertama Imam Ahmad sama macam Imam Syafi'i, rukun dalam khutbah tadi. Tempat yang seterusnya, tempat yang ke-15 ialah ketika malam Jumaat dan siangnya. Malam Jumaat dan siangnya disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatul jumu'ah wa yaumiha, siang dan malamnya. Perbanyakkan selawat dan juga salam di hari Jumaat, siang juga malam. Hari Jumaat, siang dan malam disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada selawat yang diajarkan oleh para ulama dengan disebut sebagai selawat 80 tahun. Siapa yang selawat ni sebanyak 80 kali dalam hari Jumaat, seakan-akan dia berselawat selama 80 tahun. Selawat apa? Selawat ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Ada sebahagian baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Sekat itu ya. Ada. Kalau baca sambung lagi nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Kalau baca yang tu, satu selawat tadi sama dengan 1 tahun pahala. Yang ini disebut dalam kitabnya para ulama, antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Nabi SAW dalam kitab Imam As-Sakhawi rahimahullah menyebutkan tentang perkara tadi, iaitu selawat pada hari Jumaat dan malamnya. Ni 13. Kalau kita tengok dia punya riwayat dia, Ini selawat ummi. Dikata dalam hadis riwayat Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya yaumal jumu'ah mi'atai salatin ghufira lahu dhanbu mi'atai 'am. Hadis ni la yasih. Hadis ni dhaif. Bukan hadis sahih. Hadisnya dhaif. Tamam. Kemudian akan datang lagi hadis dhaif, kita kata dah tadi. Hadis dhaif tidak ditolak kesemuanya. Jangan bila dengar hadis ni tidak sahih saja, kenapa nak pakai hadis tidak sahih? Banyak lagi hadis sahih. Ini pun masalah juga. Itu masalah mustalah, bukan masalah atifi.
Kan masalah ni kita duk saya rasa tak mau lah benda ni. Ingat siapa dia kamu? Kamu mujtahid dalam hadis. Tak tahu tak usah duk ni. Dia ingat macam sahih tak sahih ni, dia macam dengan apa ni kita sebut pagi tadi. Macam duk pilih ikan di pasar burung. Nah. Tengok ikan ni nampak lama dia tak mau, dia kata ni tidak sahih. Oh, ini sahih. Dia ingat macam tu ke? Ini ada syarat-syaratnya yang disusun oleh para ulama. Dan disebut oleh para ulama dalam kitab mereka. Dan disebutkan dengan martabat hadis tadi dengan tidak sahih, tapi mereka mengamalkan kata tadi. Sebab tu ada hadis tidak sahih tapi diamalkan. Jadi bermakna hadis tidak sahih juga boleh diamalkan kalau tidak sahihnya tadi tidak melampau dhaifnya maksudnya. Tak apa. Dalam hadis juga disebut man salla alayya yaumal jumu'ah 80 marrah. Siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumaat 80 kali, ghufirat lahu zunubu 80 ama, diampunkan dosanya 80 tahun. Dosa 80 tahun. Jadi kalau dia kata saya baru umur 13 Ustaz, kalau dia budak tingkatan 1, macam mana dosa 80 tahun ni? Faham? Macam mana nak sebut? Dia kata dosanya tadi diampunkan mana yang dia ada, dan bakinya tadi diangkat darjatnya oleh Allah Ta'ala. Atau yang kedua, dengan makna yang lebih halus kata ulama, itu bisyarah kepada, berita gembira kepadanya bahawa umurnya akan panjang insyaAllah. Orang macam ni umurnya panjang. Dia kata ni kuat selawat Ustaz, tapi umur tak sampai 80 meninggal dah. Tiap-tiap Jumaat buat tu, tapi awak umur dia pendek. Kamu ingat tak dia? Kamu ingat umur panjang. Orang kalau ingat seseorang tadi sampai sekarang masih hidup, seolah dia masih hidup di sini kita. Karena ni amalannya kuat, orangnya baik, mulia akhlaknya, maka diingat seakan dia masih hidup, maka dia masih hidup sebenarnya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Dan orang yang mati di jalan Allah, masuk yang mati syahid, termasuk siddiqin, aulia, salihin, mereka ini hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Nawawi walaupun telah wafat ratusan tahun, 800 tahun yang dulu, tapi seakan masih hidup di sisi kita. Kenapa? Karena amalannya beliau menyebabkan seakan dia macam ada di sisi kita. Imam Sakhawi, ini pengarang kitab Qaulul Badi', Al-Imam Qutubuddin Khaidri, pengarang Liwa' Al-Mu'allam. Kawan semua ni seakan-akan masih hidup di sisi kita. Kenapa? Karena mereka ni orang yang mendidik umat dan mengajarkan umat dengan kebaikan, dan disebut-sebut nama mereka seakan mereka masih hidup. Nama. Maksud masih hidup ni banyak, luas daripada apa yang kita fahami. Dan disebut dalam hadis, doa apa yang dibaca? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ta'qidu wahidatan. Dikira satu. Itu dikira satu selawat. Dia panggil selawat ummi. Jangan tinggal selawat ni dalam pada hari Jumaat secara khusus. Jumaat selawat dengan selawat tersebut. Nah, saya ijazahkan kepada para hadirin semua dengan selawat ummi pada setiap hari Jumaat untuk dilaksanakan 80 kali. Kalau lebih, alhamdulillah. Laksanakan lebih, tidak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh. Ataupun an-nabiyil ummi, sampai kat situ saja pun boleh juga. Mana-mana yang kita rasa mudah untuk kita laksanakan. Faham? Baik. Dan itu kelebihan orang yang berselawat pada hari Jumaat, dan disebutkan lagi oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Nabi. Nabi kata, "Aksiru alayya minas salati yaumal jumu'ah." Banyakkan kepadaku selawat, banyakkan selawat ke atasku, kata Rasulullah, pada hari Jumaat. Fa innahu laisa ahadun yusalli alayya yaumal jumu'ah illa uridat alayya salatuh. Tidaklah seorang yang berselawat kepadaku pada hari Jumaat melainkan selawatnya tadi akan diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah. Maksudnya disampaikan selawat tadi kepada Nabi. Dalam riwayat disebut Sayyidina Jibril yang akan sampaikan, bukan malaikat biasa. Jibril tu yang akan sampai kepada Nabi dan maklumkan kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan ibnu fulan, seorang bin anak kepada seseorang ini telah menyampaikan selawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Bayang, kalau nama kita pada hari Jumaat 80 kali disampaikan kepada Nabi SAW, dan tiap-tiap hari kalau nama kita disampaikan kepada Nabi, tiap-tiap Jumaat disampaikan kepada Nabi, macam mana? Adakah kita akan dibiarkan di akhirat nanti? Atau orang yang banyak selawat, insya-Allah tidak dibiarkan oleh Allah. Banyak selawat, ibu ayah semua, jangan tinggal amalan tersebut. Nah, kita nak buat amalan, umur kita ni tak panjang. Sebab tu Nabi sebut dengan hadis-hadis tadi untuk memberi kelebihan kepada umat Nabi. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani,
Apa faedah Nabi menyebutkan hadis berkenaan dengan 3 qul sama dengan 1 Quran pahalanya? Siapa baca 3 qul? Kan? Apa 3 qul pada? Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahad, al-ikhlas adalah sulusul Quran kata Nabi, sepertiga Quran. Maksudnya kalau baca 3 kali seakan kita khatamkan Quran pahalanya. Qul ya ayyuhal kafirun, rubu'ul Quran kata Nabi, 1/4 Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau kita baca 1/4, maksudnya baca 4 kali, seakan-akan kita telah khatamkan 1 kali khataman Al-Quran. Baik, kenapa Nabi sebut macam tu? Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, kerana untuk bagi tasliyah, gembira kepada orang-orang yang terlepas masa muda dia dengan ibadah. Tu hikmah. Karena ada orang dia tak cepat, masa muda dia lalai. Atau kita pun tak mestinya masa tua baru dia teringat, tak, masa muda dia pun sebelum ni dia lalai. Tiba-tiba dia dengar hadis ni, maka dia pun laksanakan dengan cepat. Jangan main-main dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau hadis dhaif sekalipun. Yang tak boleh hadis maudhu' saja. Hadis maudhu' saja yang kita kata tu tak boleh. Kalau dia maudhu', faham? Walaupun hadis maudhu' dinamakan hadis, sebenarnya disebutkan hadis tadi kerana dia disebut sebagai hadis. Sebab tu dipanggil hadis maudhu', padahal dia bukan hadis sebenarnya. Hadis maudhu' bukan hadis. Hadis maudhu' disebut hadis juga kerana apa? Kerana yutahaddatsu bihi atau yuhdatsu bihi. Kerana orang tahdiskan hadis tersebut, meriwayatkan hadis tadi, itu yang disebutkan dia seakan dia hadis. Tapi hadis yang maudhu', ai makzub, yang ditipu ataupun yang dilakukan penipuan kepada Rasulullah. Jadi haram meriwayatkan hadis maudhu', haram. Nah, melainkan untuk kita maklumkan kata hadis itu maudhu'. Tapi kalau hadis dhaif, tak ada masalah apa. Kecuali hadis tadi syadidu dha'af, yang terlalu lemah, terlalu dhaif. Dhaif pun dia ada punya peringkat dia. Nah, banyak dia punya martabat dia. Dan ada hadis dhaif yang bila dikuatkan dengan dhaif yang lain, maka dia jadi hasan, naik peringkat. Tamam. Jadi apa ni, ada seorang imam dalam riwayat sebut Imam Ibnul Hajj, pengarang Madkhal Ibnul Hajj. Imam Ibnul Hajj, ni jaga-jaga, hati-hati jangan mempermainkan hadis Nabi walaupun dhaif. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Hajj radhiyallahu anhu, pengarang Madkhal. Ada disebut dalam satu kitab ulama yang saya baca, iaitu berkenaan dengan Fadilat Rajab. Hadis itu disebutkan tentang masalah potong kuku pada hari Rabu. Ada larangan daripada Nabi SAW potong kuku pada hari Rabu. Jadi bila mana Imam Ibnul Hajj dengar hadis tadi, terus dia tinggal tak potong kuku lah hari Rabu. Tiba-tiba selepas dia buat kajian hadis, jadi alim besar dalam ilmu hadis, dia tengok hadis itu dhaif. Dalam hadis disebut siapa yang potong kuku pada hari Rabu akan terkena penyakit sopak. Kena penyakit sopak. Maka dia pun bila cek balik sanad hadis itu dhaif. Lalu apa yang dibuat Al-Imam Ibnul Hajj sahibul Madkhal, kepit kuku pada hari Rabu bizat. Sebabkan kerana hadis itu dhaif, dia pun ambil hari Rabu kepit kuku. Apa berlaku? Jadi kena penyakit sopak. Dia kena penyakit sopak. Satu malam mimpi dia bertemu dengan Rasulullah. Apa? Rasulullah kata kepada dia, "Kenapa kamu kepit kuku hari Rabu? Bukankah aku dah sebut dah dalam hadis tentang masalah tersebut dalam mimpi ni?" Kata, "Ya apa pula ni, mimpi pula ni. Ingat dulu. Jangan jadi laju sangat sebelum nampak tu. Semua tak boleh nak pakai semua. Ingat dulu." Nabi kata kepada dia, "Apa kena dengan kamu? Kenapa kamu tak pakai? Apa ni, kenapa kamu masih potong kuku pada hari Rabu?" Kata dia, "Ya Rasulullah, qad bahastu." Saya dah bahas ya Rasulullah, dah hadis tu dhaif. Karena tu saya potong kuku hari Rabu. Nabi kata apa? "Ama takfika an tasma'." Tak cukupkah kamu dengar kata tu hadis? Walaupun dhaif. Kan kena ada hadis kata Nabi. Tak cukup kamu dengar saja benda tadi untuk kamu beramal. Maka dia bersamaan wa ta'atan ya Rasulullah. Lalu Nabi menyapu badan beliau dalam mimpi tersebut dan bangkit tidur, sembuh dia daripada sopak. Sembuh. Dan Imam Ibnul Hajj adalah orang yang paling kuat menentang bid'ah. Dan ini dicerita oleh beliau. Kenapa, apa yang berlaku kepada beliau? Dan ni kata para ulama, jaga-jaga, hati-hati kita dengan orang yang suka sangat ni mempelekeh-lekehkan masuk hadis-hadis Nabi. Apa saja hadis, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis dhaif. Kalau dhaif disebabkan kerana perawinya, mungkin
perawinya dhaif, ingatan dia kurang. Tapi mungkin Nabi sebut hadis tu. Tapi disebabkan rawinya tadi ada sedikit masalah yang tidak diterima oleh muhaddisin dengan syarat-syarat yang ketat, menyebabkan hadis tadi jadi dhaif. Tapi dhaifnya hadis dengan sanad tadi tidak mesti dhaif pada matannya. Itu ulama hadis keluarkan kaedah. Dhaifnya isnad la taqtadi ad-dha'fa fi al-matn. Tidak mesti dhaif sanad menyebabkan dhaif juga pada matan. Boleh jadi sanadnya dhaif, matannya sahih. Dan wal aksu kadzalik, lawannya pun boleh. Matannya sahih, matannya dhaif, sanadnya sahih. Matan sahih tapi sanadnya dhaif. Maaf. Sanad sahih, matan dhaif. Boleh. Contoh macam mana? Hadis dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis yang kata Nabi akan terjun daripada gunung sebabkan kerana wahyu tidak turun dalam berapa waktu. Ada yang seorang ustaz dalam TV, satu TV ni, dia cerita pasal masalah tu, kata Nabi jadi macam nak bunuh diri, pergi naik atas gunung, nak terjun daripada gunung. Berapa ramai orang terjemahkan hadis tu dengan macam tu kerana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Padahal itu bukan maksud. Dan kata ulama, hadis tadi dhaif pada sanad matannya, sahih pada sanadnya, sanadnya sahih, tapi matannya dhaif. Kerana itu mustahil berlaku kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak pun berniat dengan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana hadis tadi disyarah panjang oleh Syekh Sadiq Arjun rahimahullah, sezaman dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Sadiq Arjun ada kitab beliau Sayyidina Muhammad SAW, dan dinukilkan oleh guru kami Maulana Syekh Jamal Faruq dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah yang beliau syarahkan dalam bab berkaitan dengan perkara tersebut. Dan kata beliau, itu min tasarrufir ruwah, rawi hadis tadi yang menyebutkan tadi dengan makna. Pada Nabi tak sebut pun Nabi nak terjun, cuma Nabi naik atas gunung, cuma diterjemah oleh perawi hadis tu yang terjemahkan. Yang kata seakan Nabi nak terjun daripada gunung. Baik, mana boleh tahu maksud dalam hati orang? Jangan kamu terjemah kalam tu daripada hati Nabi SAW. Dan tu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Lepas tu kata sebahagian ulama, hadis ini ada di dalam asahul kutub ba'da kitabillahi ta'ala. Hadis yang lemah pada sanadnya tapi berada dalam lemah pada matannya, berada dalam kitab yang paling agung selepas Al-Quran, iaitu Sahih Al-Bukhari. Jadi perlu mengaji sebenarnya, dan baca saja. Dia kata Nabi nak bunuh diri, mengikut mana ni? Tengok syarahan ulama macam mana. Syekh Sadiq Arjun ada syarah, dan kemudian dinukilkan, dibahas panjang lagi oleh Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah ta'ala. Baca, kalau tuan-tuan boleh baca bahasa Arab, baca karangan tersebut, maka tu faedahnya sangat besar. Zaman orang tidak ada hormat, dengan siapa pun tak ada hormat, hatta dengan Rasulullah pun tidak ada hormat. Kalau setakat tak hormat dengan orang-orang alim, tak hormat dengan para awliya dan salihin, ya biasa saja. Kenapa? Kerana dengan Rasulullah pun dia tak hormat. Tak ada hormat dengan Nabi SAW. Lepas tu tak heran kalau orang cela para ulama terdahulu. Lepas ni keluar pula kok siapa dia nak kata ke Imam Syafi'i pula, sampai kafirkan Imam Abu Hanifah. Memang melampaunya orang Malaysia kita ni. Orang Malaysia ni tak main ikut mana, mengaji apa pun tak tahu. Duduk dalam YouTube, internet tu ya, boleh kafirkan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah ni kafir, menyebarkan akidah yang sonsang. Astagfirullah. Tengok tuan-tuan, pahaman-pahaman yang black-black ni yang ada dalam masyarakat kita. Kita yang bertahan Imam Abu Hanifah pula dikata kita syadid. Kita bertahan Imam Abu Hanifah pula nanti dikata kita ni jumud. Elakkan doa keluarga kita maka dijaga oleh Allah daripada faham-faham yang macam tu. Jadi pagi tadi kita dah cerita, jadi itu sikit-sikit cerita, bukan cerita banyak-banyak, bukan duk ingat pun. Ingat ke tadi nak jawab apa tadi tu? Hadis-hadis semua tu ingat. Tanya kat santri pun tentu dia pada ingat ni. Walaupun dengar al-Qasar kat 300 kali dah. Saya ulang. Patutnya diulang ratus-ratus kali tu, depa akan mengulang balik apa yang saya cakap tadi ni macam saya cakap. Baik. Itu kata latihan mengajar ni bukan dengan latihan. Mengajar dengan mengaji. Saya pesan banyak kali dah kepada para santri, pada para murid saya khususnya yang duk mengaji di pondok saya, mengajar ini bukan dengan latihan. Bukan tengok tok guru dan taklid tok guru cara dia cakap. Bukan. Mengajar dengan cara kamu, tapi dengan ilmu. Mengajar dengan cara kamu sendiri. Tak perlu nak taklid cara saya cakap. Tak perlu nak taklid cara saya berjalan dan cara saya bertutur. Tak perlu. Tapi bertutur dengan ilmu.
Mengaji ilmunya, alat tadi, daripada satu-satu nahwu, mengaji daripada kitab kecil sampai ke kitab besar sekali. Ikut turutan kitab. Jangan pergi telajak, pergi terodong masuk ikut turutan. Fiqh mengaji ikut turutannya, mustalah hadis mengaji ikut turutannya, ulumul Quran mengaji ikut turutannya, kitab usul fikih mengaji ikut turutannya, mantik ikut turutannya, balaghah ikut turutannya. Kami di pondok saya balaghah tidak mengaji sampai sekarang. Daripada 3 tahun lah di pondok. Kenapa tak mengaji lagi balaghah? Kerana tidak selesai lagi nahwu. Nahwu habis jurumiyah 2 kitab dah habis. Pertama kitab Imriti ada 200 lebih baik. Berapa ratus baik dapat ni Syarifi? Imriti 254 baik. Hafal atau depa ingat ke tak ni? Hafal, ingat ni. Ingat Usaim? Ingat. 254 baik. Imriti. Kemudian disyarahkan Imriti. Saya syarah lebih kurang dekat setahun. Kemudian bahas pula kitab Tuhfatus Saniyah. Pada Imriti sebenarnya itu dah lepas jurumiyah sebenarnya. Kalau kita baca jurumiyah, selepas matan jurumiyah tu baru masuk Imriti biasanya. Tidak, saya terbalik. Sebab saya suruh mereka hafal dan termasuk saya syarahkan sekali. Kemudian baca pula Tuhfatus Saniyah. Habis Tuhfatus Saniyah. Kemudian nak masuk Mutammimah. Bila masuk Mutammimah, bila test balik, lupa macam tak ngaji. Lepas tu bila suruh baca kitab, baris tak betul. Berapa baca kitab? Baca nahwu sampai kitab Alfiyah pun kalau baca kitab tak kena. Mengaji berapa? Baca kitab Alfiyah tu bangga mengaji Ibnu Aqil. Baca Ushmuni. Baca kitab betul tak baris tak kena lagi. Apa ni, kalau sakat baris, kalau kata hak susah-susah, masuk pada bab-bab susah-susah tadi ni, yang tu dia tersilap tak apa. Ni hak senang pun salah. Ini masalah tu. Jadi saya kata tak boleh. Kena ulang balik. Jadi saya mengajar pula cara baru pula. Saya mengajar cara imla' pula. Saya imla'kan pula kitab nahwu. Depa tak boleh pegang kitab. Depa kena tulis kitab. Jadi saya imla'kan nahwu. Saya baca kitab nahwu, saya tulis, saya cakap, depa tulis balik dan depa syarahkan balik yang saya tulis, yang saya cakap. Depa kena ada kitab nahwu seorang satu. Hak tu saya wajibkan depa untuk depa ada kitab masing-masing dan depa kena tulis dan depa kena rujuk balik kitab tu. Kerana depa tulis kitab tu dan depa akan tunjukkan saya balik nanti. Baru 5 kelas. Dah baru 1 kelas. 1 kelas saya rangkumkan daripada 5 kelas. Patutnya ada 5 kelas, tapi saya rangkumkan 5 kelas tu jadi 1 kelas. Ikut turutan. Kalau saya nak seronok diri saya, buka pondok, saya akan baca terus Ibnu Aqil. Tapi saya dah seronok. Anak murid penin. Lepas tu orang tanya, pergi mengaji pondok, mengaji kitab apa? Ibnu Aqil. Masya Allah, tabarakallah. A'rif hadal kitab. A'rif hadhil maqalah. Baca tengok ni. Pergi terus. Jam, malu kat tok guru ya. Baca Ibnu Aqil apa? Nak Iraq pun tak erti. Faham? Jadi ikut turutan. Lepas tu balaghah sampai sekarang tak mengaji lagi di pondok saya. Pondok saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Balaghah tak mengaji lagi. Kenapa? Kerana kata ulama, nahwu balaghah dipelajari haitsu intahan nahwi. Selesai nahwu baru baca balaghah. Maksudnya kalau eloknya waktu baca Ibnu Aqil baru baca balaghah. Waktu tu. Muqaddimah balaghah maksudnya mubtadi bagi balaghah adalah penghujung ilmu nahwu. Tu baru kena. Kalau tidak tak ada faedah. Tengah duk baca jurumiyah, pergi hantar buka durus balaghah. Pergi budak tu. Dia tak akan jadi orang yang alim. Dia hanya seronok hafal masail. InsyaAllah dapat. Dapat. Saya tak kata tak dapat. Mungkin dapat. Tetapi tidak dapat dengan lebih kuat dan mendalam seperti mana yang telah selesai nahwu pada peringkat akhir. Walaupun Ibnu Aqil sebenarnya adalah permulaan bagi pengakhiran. Permulaan bagi akhir. Bukan pengakhiran. Karena akhir bagi kitab Alfiyah adalah Ushmuni. Ushmuni atas lagi. Ada 4 jilid Ushmuni. Ibnu Aqil baru 1 jilid ataupun 2 jilid. Ushmuni 4 jilid. Kalau baca yang tu baru selesai. Nahwu ni pada selesai yang habis. Tu kalau ikut Tariq Alfiyah. Kalau ikut Tariq Qatrun Nada Ibnu Hisham kan naik sampai kepada kitabnya Mughnil Labib. Daripada Qatrun Nada Syuzuruz Zahab, kemudian naik sampai ke apa ni Mughnil Labib. Dan juga ada kitab satu lagi yang dikarang oleh beliau Al-Jami'. Kitab tu yang lagi tinggi daripada kitab Mughnil Labib. Mengaji ikut turutan, barulah boleh untuk kita mengajar. Faham? Jadi bukan hanya taklid guru sahaja. Tengok cara tok guru cakap, tengok cara tok guru nak hurai kitab, dia duk hafal kalam tok guru tu. Ni bukan akademi fantasia.
Jadi bukan apa ni majlis apa ni akademi apa-apa yang boleh untuk orang tadi keluar dalam masa 2 minggu jadi tok guru dah, tak boleh. Mengaji masa kena panjang. Kena sabar dengan kerasnya guru, kasarnya guru dan seumpama. Tamam? Dan kasarnya ataupun periknya hidup ketika belajar. Terhinanya waktu belajar. Kena sabar. Barulah dapat faedah ilmu yang luar biasa. Ikut jadual kita ibu ayah semua sampai pukul 10.30. Tapi saya pun taklah terlalu seronok sangat nak pegang mic ni sampai lama-lama. Nah. Kalau saya ni jenis kaki ceramah, cakap saya ikut dan tu mungkinlah 10.30 pun saya tak kisah. Tapi saya ni melihat kepada orang ramai jugalah. Al-dhaif amirul rakbi, kata para ulama, al-dhaif amirul rakbi, orang yang lemah dalam majlis itu adalah ketua dalam perjalanan. Jadi saya tengok masih apa ni, lah ni mungkin semangat lagi sebab pukul 9. Jadi kalau kata saya bila ajak pukul 10.30, insya-Allah dalam hati ni tak selawat dah. Dia maki habis kena tok guru kali. Nah. Jadi hilang berkat habis semua lagi. Jadi lebih baiklah saya akan berhenti paling lewat berapa? 9.30. Saya berhenti minta izin sikit lagi. Boleh tak? Sampai 9.30 dah. Kita orang panggil apa, bagi extra dah. Dia panggil diskaun 1 jam. Nah, patutnya sampai 10.30 dalam jadual. Tapi tak apa, saya akan baca sampai 9.30 sahaja. Kerana mungkin ada yang kerja. Esok apa dia? Hari apa? Esok hari Isnin, esok kerja. Jadi tak sedik lah kalau saya hidup panjang-panjang kan sangat. 9.30 ya. 9.30 kita akan berhenti insya-Allah. Baik. Jadi malam Jumaat dengan siang Jumaat disunatkan kita berselawat kepada Nabi SAW dengan selawat yang telah kita sebutkan tadi. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba tadi saya duduk syarah benda-benda tadi ni, saya pun tak tahu. Mohon ampun lah kalau kata apa kaitan tadi kita syarah tadi, Syarifin. Sebab apa yang Ustaz syarah tadi apa ni, Afiq? Tiba-tiba yang keluar sampai kena mengaji apa semua tu. Ha? Saya pun tak tahu sebab apa kena beliau kan. Jadi moga dapat faham lah saya sebut tadi ni. Jadi mengaji ni bukan benda yang mudah, kena sungguh-sungguh. Mengaji kena sungguh-sungguh. Saya pesan banyak kali dah, sampai berbuih mulut-mulut ni, khususnya kepada para murid, orang yang nak belajar dan seumpamanya, kena bersungguh-sungguh. Tempat ke-16 ialah ketika menunaikan solat hari raya diucapkan selawat di antara takbir tambahan. Kan kita waktu takbir tambahan, waktu kita sebut baru jadi isu kan, takbir ulang balik semayang, kita semayang tu tambah dah, perbincangan dalam kitab fikih. Salah ni selawat di antara tengah-tengah tu. Macam kita takbir kan, rakaat pertama dengan 7 takbir, rakaat kedua dengan 5 takbir. Tidak termasuk dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita bangkit rakaat pertama, dalam rakaat pertama sembahyang hari raya, Allahu akbar ni takbiratul ihram, Allahu akbar, tak kira tu. Benar takbir yang pertama, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar 2, 3, 7 kali. Kemudian rukuk, sujud, baca Fatihah semualah. Pada bangkit rakaat yang seterusnya kedua pula, bangkit dia tak kira. Itu tak kira tu. Dia tak kira tu sebagai takbir. Itu takbir intikhalat saja, takbir daripada pindah masuk ke rakaat kedua. Kemudian baru mula balik Allahu akbar 1. Kita baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Dalam riwayat disebut disunatkan kita tambah juga dengan salawat. Jadi panjang lagi. Jadi baca dia macam mana? Ada yang baca dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada yang dibaca dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama katsira. Ada yang baca macam tu. Jadi macam-macam jenis sirah selawat yang boleh, ataupun doa atau wirid zikir yang boleh kita baca waktu di antara dua takbir. Takbir dengan tu dibaca dengan macam tu. Atau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Boleh. Sunat. Ni disebut dalam kitab. Disebut dalam apa ni, Al-Muhazzab
dan jumhur para ashab Syafi'iyah mengatakan demikian, seperti yang disebutkan di dalam dan Mukhtasar Al-Muzani, dan juga dinukilkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhazzab karangan Al-Imam Al-Syirazi rahimahullah taala, Al-Majmu', karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu sunat. Sebab tu kita sebut di sini, zikir di antara takbir jangan tinggal, tasbih, tahmid, juga tahlil engkau amal. Kata Imam Ibnu Sabbah yang mulia, dielokkan jika tambah yang biasa. Imam Ibnu Sabbah sebutkan tentang masalah ini. Kata Imam Ibnu Sabbah yang mulia, dielokkan jika tambah yang biasa. Elokkan untuk kita minta maaf. Elok kita tambah daripada yang biasa kita baca dengan takbir dan pujian Maha Esa, juga selawat buat junjungan mulia. Jadi selain kita tambah dengan kita baca dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, elok ditambah dengan selawat kepada Nabi. Para a'immah juga menguatkannya. A'immah maksud para imam agung. Ini amalan Ibnu Mas'ud tercinta. Kata para a'immah, para ulama mengatakan bahawa ini adalah amalannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tamam. Sirahnya nanti akan aku sebutkan pada syarahannya, jangan kau tertekan. Maksudnya jangan tertekan, mana ni tak sebut pun. Nanti akan keluar syarahnya insya-Allah. Dan kita akan sebutkan dia punya sirahnya. Sirah macam kita sebutkan tadi, dan juga ada yang disebut dengan lafaz apa dia? Allahumma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi wa alihi wa sallama taslima. Ada sebut macam tu. Jadi boleh dengar balik ni kalau rakaman ni ataupun dengan ucapan live ni, boleh tengok balik bagaimana disebutkan cara sirah berselawat tersebut. Tamam. Kemudian yang seterusnya tempat ke-16. Ni laju ni macam ni. Tempat ke-16, tempat ke-17. Jadi dah 16. Tempat ke-17 disunatkan selawat ialah ketika bacaan doa setelah khutbah istisqa. Baca doa ketika setelah doa. Setelah doa waktu khutbah khutbah minta hujan. Setelah berdoa, palingkan wajahmu kepada manusia, pesan jangan jemu. Jadi waktu berdoa dalam khutbah istisqa, waktu khutbah istisqa kita berdoa menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Dan kita disunatkan tukar pakaian kita waktu tu, daripada bawah naik ke atas, yang dalam ditukar ke luar. Jadi kalau kita pakai kain burdah macam ni, kalau waktu semayang istisqa, maka disunatkan kita untuk pindahkan ni. Tadi kita letak macam ni, contoh macam ni. Yang ni di atas, yang ni di bawah. Bila nak semayang, elok kita nak ubah hal kita tadi ni, kita nak tukar keadaan itu, disunatkan waktu imam nak berdoa tu, maka dia akan tukar hal dia. Tukar hal dengan cara macam mana? Diambil yang bawah ni, diletakkan di bahagian atas. Macam ni. Letak di atas. Jadi yang ni duduk di bawah. Dan tu faham? Ataupun kalau kata dia duduk di belakang ni macam ni di bahagian dalam, yang ni bahagian luar. Ditukar. Bahagian dalam ni duduk di luar pula. Hak luar tadi duduk di bahagian dalam. Jadi dia ubah hal maksudnya. Seperti mana tafaul untuk kita optimis dengan hal keadaan kita berubah. Kita nak ubah hal kita daripada banyak dosa kepada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu cara dia. Tamam? Jadi kita membacakan doa pada waktu tersebut, lakukan ketaatan, jangan abaikan. Jadi pesan kepada imam, pesan kepada makmum agar membanyakkan doa ataupun bertaubat kepada Allah, juga berselawat kepada junjungan, dan ingatkan kepada mereka untuk membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu ketika mana minta hujan. Berdoa kepada muslimin muslimat, juga berdoa kepada muslimin dan muslimat, beristighfar setelah membaca ayat, dan kemudian beristighfar setelah kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, mana pilih mana-mana ayat dan kita beristighfar kepada Allah. Ini seperti yang dinaskan Syafi'i, diamalkannya pasti akan diberkati. Ini seperti yang dinaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Rawdah, dan disebutkan oleh Imam Nawawi, qala Syafi'i wal yakun min du'aihim fi hadhihi al-halah, maka doa dengan doa ini, Allahumma anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bi ijabatak wa qad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana Allahumma famnun 'alaina bi maghfirati ma qarafna
wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati rizqina. Itu baca doa tu. Setelah selesai baca doa, aqbala biwajhihi 'ala nas. Jadi waktu kita baca doa ni waktu selepas khutbah ni. Di mana saya bagi contoh, bagi dia punya manual dia. Kita baca khutbah. Lepas baca khutbah, elok baca khutbah tadi kita pun nak baca doa. Baca doa macam mana waktu khutbah hari raya istisqa? Doanya adalah dengan kita berpusing menghadap ke kiblat. Dia beza dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat kita baca doa menghadap ke makmum. Makmum tengok ke kita, betul? Jadi waktu ketika khutbah istisqa, kata Imam Syafi'i, sunat kita pusing menghadap ke kiblat, angkat tangan baca doa, dan kemudian setelah selesai doa, aqbala biwajhihi 'ala nas, baru pusing balik menghadap ke manusia dan suruh orang untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi waktu nak pusing baca doa tu dah, kita pusing baju kita ni, sebagai kita mengubah hal kita maksudnya. Boleh faham tak? Jadi kan sembahyang hari istisqa kan sembahyang dulu. Dia macam sembahyang raya lah. Kita main sembahyang dulu 2 rakaat, habis sembahyang baru khutbah. Waktu khutbah tu dah, kita dah khutbah, kemudian kita nak baca doa, pusing. Waktu nak pusing tu, pusing kain kita. Kalau kita pakai jubah 2 lapis, maka waktu tu kita ubah jubah tu. Bawa keluar jubah tu pakai macam terbalik. Maksudnya macam kita ni ubah hal kita pada waktu tersebut. Tafaul, dipanggil tafaul hasan atau optimis. Moga-moga berubah hal kita tadi, maka Allah akan memandang dengan rahmat, turun hujan selepas tu insya-Allah dengan berkat tersebut. Sebab tu disunat waktu ketika mana istisqa ni nak minta hujan, bawa semua, budak kecil, orang tua, binatang-binatang ternak, bawa semua. Tapi tak payah suruh binatang tu sembahyang. Itu paksa dia sujud pula. Bawa saja untuk main duduk dekat padang tu. Semua tadarruk kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat tu insya-Allah. Itu disebut dalam hadis, disebutkan kata laula asyuyukh ar-ruk'a wat-tiflu rudda' wal bahaimu rudda'. Kalau dah tidak kerana orang tua-tua yang sujud kepada Allah, syuyukh di sini kata sebagian ulama aulia, para wali, ataupun kepada kanak-kanak yang menyusu, dan juga disebabkan kerana binatang-binatang yang memakan rumput, meragut rumput di padang, dah tentu Allah Ta'ala dah turun balak di muka bumi Allah Ta'ala. Maka kita bawa tadi ni untuk apa? Dapatkan rahmat daripada Allah, turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Kemudian seterusnya, yang ke tempat ke-18 ialah ketika menunaikan solat jenazah. Waktu solat jenazah, Al-Imam Qutubuddin Qaidri dalam kitab beliau Liwa' Al-Mu'allam, kitab asalnya yang ni, yang saya baca ni, kitab ini disusun mengikut bab fiqh. Disusun bab solat, kemudian masuk bab solat jenazah, bab janaiz. Ini semua masuk, iaitu ke-18 ialah ketika menunaikan solat jenazah, solat ke atas si mati. Maka disebut di sini selawat kepada Nabi-Mu dibaca 15 minit dalam solat jenazah takbir kedua. Boleh? Dia ada beza no? Solat jenazah, jenazah boleh baca, janazah pun boleh, jinazah pun boleh. Dua ada. Tamam? Jadi kalau kata kayu tu bagi papan apa bagi apa? Keranda tu. Keranda yang jenazah dia ada dalam keranda tersebut dipanggil apa? Syaribi. Dipanggil apa? Asim. Keranda mayat ada dalam tu. Panggil apa? Janazah. Kalau keranda saja, mayat duduk di luar, dipanggil jinazah. Nak kenal senang dia macam mana? Baris bawah duduk bawah mayat tu. Baris atas mayat duduk dalam tu. Faham? Jinazah dengan janazah. Dia boleh baca dua-dua. Jadi kalau kita bawa keranda tu, ada hadhihi janazah. Maksudnya ada jenazah dalam tu dibawa. Tamam? Tapi kalau keranda saja duk tengok itu. Mayat duduk kat bawah, tak duduk atas tu. Dipanggil jinazah. Tidak dipanggil janazah. Janazah mayat yang ada di atas keranda. Boleh? Itu bahasalah dari segi lughah. Tamam? Tempat ke-18 ialah ketika menunaikan solat jenazah ataupun solat janazah. Boleh baca dua-dua. Bila solat jenazah masuk waktu dia? Tu dia.
Mana santri? Zaid. Tak saya Zaid. No, apa ni? Amirul. Amir. Hang gelak bila. Hang gelak bila apa dia? No, hang gelak kuat tu. Bila masuk waktu solat jenazah? Selepas mandian wajib. Selepas mandian, selesai mandian wajib. Faham? Selesai mandian wajib bagi mayat. Faham tak? Kena sebut mandian wajib, bukan selesai mandi. Selesai mandian wajib. Kerana mandian wajib dengan mandian sunat dia lambang panjang lagi. Ada ulang 3 kali, semua sekali itu kan. Ada yang ulang 9 kali basuhan. Jadi itu dipanggil mandian sunat. Mandian wajib maksudnya sekali dia tuang air. Dan juga bersihkan jenazah tersebut. Selesai mandian wajib tadi, dah masuklah waktu solat jenazah. Bukan mesti kapan. Tak kapan lagi pun. Contoh kita dah kalut sangat nak pergi keluar. Kita nak keluar ni, tapi jenazah dah selesai, dah mandi. Boleh tak semayang tu waktu tu? Jadi sebab tu boleh tanya. Contoh kita duduk di sini. Jenazah tadi wafat duduk di sekian tempat. Kita nak mandi, nak semayang ghaib ataupun nak semayang jenazah ghaib bagi jenazah tersebut. Nak semayang mesti kena selesai dulu urusan dia. Selesai mana? Selesai mandi yang wajib. Bagi mandian wajib bagi si mati tadi. Jadi telefon tanya, dah mandi dah kah? Dia kata mandi dah. Tengah duduk kapan tadi? Boleh semayang dah waktu. Dah masuk dah waktu dia. Tak semestinya kata dah kubur dah kah? Dah tanam dah? Tak semestinya. Cukup selesai mandian tadi dah. Kalau dah mandi dah, tengah duduk kapan? Lebih-lebih lagi lah. Dah masuk dah waktunya. Tamam. Selawat kepada Nabi-Mu dibaca dalam solat jenazah takbir kedua. Ini ianya rukun, kata Abu Abdillah Imam Syafi'i, jangan kau bermudah. Imam Syafi'i kata selawat kepada Nabi dibaca dalam solat jenazah. Ini dipanggil apa ni? Dipanggil rukun. Ini bukannya lagi sunat lagi ni. Ini termasuk rukun. Jadi kitab ni bukan tempat-tempat sunat selawat, tempat-tempat berselawat kepada Nabi. Iaitu sama ada rukun ataupun sunat, sama ada fardu ataupun sunat. Jadi ini fardu dalam mazhab kita Syafi'i, berselawat kepada Nabi kita Muhammad pada takbir yang kedua. Jika kau tak selawat kepada Nabi, solat orang mati jadi tak bererti. Kalau kamu tak selawat kepada Nabi dalam solat jenazah, maka tak ada arti apa solat tersebut, kerana kamu telah meninggalkan rukun daripada rukun-rukun solat jenazah. Pandangan kedua, iaitu pandangan yang disebutkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan ianya sunat, tidak wajib. Itu pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ini dihikayatkan oleh Imam As-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Amali, dan dalam kitab karangan dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan berlaku munaqashah pula mazhab dan al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Qutbuddin Al-Qaidri munaqashahkan mazhab tadi dengan panjang lebar, antara pandangan dalam mazhab Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah dengan pandangan Imam Syafi'i, mana yang lebih kuat. Dan sudah tentulah dia intisar kepada mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tempat yang ke-19. Tempat ke-19 bila? Iaitu ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Bahasa kita sebut mayit, bahasa Arab sebut mayit, bahasa kita sebut mayat lah. Memasukkan mayit ke dalam kubur. Disunatkan berselawat pada Nabi. Kepada yang memasukkan orang mati ke dalam kuburnya engkau memasuki, moga berkat dapat syafaatnya Nabi. Bacakan bismillah wa ala millati Rasulillah, moga dia diberkati. Ini cara baca dia. Jadi nak baca sunat masukkan mayat dalam kubur, membaca selawat kepada Nabi. Ini kata Imam Syafi'i dan ashab Syafi'iyah, para murid Imam Syafi'i yang agung juga menyebutkan demikian. Sunat memasukkan orang mati ke dalam kubur dan baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan selawat tu. Itu selawat tu. Jadi sunat macam tu. Jadi jangan tinggal untuk kita berselawat ketika memasukkan jenazah ke dalam makamnya. Ini disebutkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata hadis Sayyidina Ibnu Umar, kana idza wada'al mayyita fil qabri, ketika Nabi meletakkan jenazah ke dalam kubur, Nabi akan kata apa? Bismillah
wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh baca juga wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan yang sunat kita baca. Kemudian seterusnya tempat yang ke-20 ialah selepas bertalbiyah. Ini lepas kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dekat nak haji dah ni. Dan moga-moga Allah Taala kurniakan kita dengan haji, amin ya rabbal alamin. Nah, yang sihat-sihat ni diberikan oleh Allah dengan kemudahan, yang telah dijemput ni moga dimudahkan oleh Allah urusan haji mereka, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita bertalbiyah, sunat talbiyah ni panjangan. Ada waktu talbiyah dia tu. Dan kalau kita dah letih, tak larat dah nak talbiyah, kita nak berhenti. Macam mana cara nak berhenti? Tutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah talbiyah panjang dalam perjalanan. Contohnya kita pergi buat umrah. Dalam perjalanan umrah tu, lepas mana kita dah berihram, dah niat ihram, maka pada waktu tersebut kita pun sunat talbiyah. Kalau daripada Madinah, Abyar Ali nak tuju ke Mekah, kalau kita buat miqat dekat situ, pada orang yang mai ke Madinah dulu, nak pergi ke Mekah, dia punya miqat dia di Abyar Ali, maka dia talbiyah panjang lah, lebih kurang dalam berapa jam, 4 ke 5 jam nak kena talbiyah. Macam mana dia nak talbiyah tadi? Sunat talbiyah sepanjang masa. Naik tempat tinggi kita takbir, turun tempat tinggi kita tahmid, tamam. Kemudian ketika dalam tu talbiyah dan waktu kita nak berhenti rehat, maka tutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dah habis baca dah banyak beratus kali dah ni. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengar selawat tu je orang tahu dah kata dia nak berhenti. Berhenti rehat sat. Tidur. Buang 2 jam. Selawat tadi baru talbiyah baru 30 minit. Tidur 2 jam. Rugilah, rugi. Jadi banyakkan talbiyah. Pada lelaki ditinggikan suara, maka bagi perempuan direndahkan suara mereka, tidak diperdengarkan suara mereka dengan kuat. Dan tempat yang ke-21 5 minit. Sama jam saya dengan jam tu. Tempat ke-21 ialah ketika mengucup Hajarul Aswad. Ni. Waktu kita kucup Hajarul Aswad juga disunatkan salawat. Kucuplah Hajarul Aswad yang mulia dengan zikrullah dan salawat baginda. Waktu nak kucup Hajarul Aswad ni, baru ni siapa yang kucup? Santri yang pergi ke Mekah baru ni, yang boleh kucup rasanya terlupa habis dah. Zikir terlupa apa yang dia teringat waktu tu kain dia nak kena pegang kuat, kalau tidak lodeh. Boleh jadi terkoyak baju semua sini sebabkan kerana ramainya orang pada waktu tersebut. Kalau sampai boleh menyakitkan orang lain, maka hukumnya haram pada waktu tersebut untuk kita kucup Hajarul Aswad. Kalau sampai menyakitkan orang, mengucup Hajarul Aswad hukumnya sunat. Tapi kalau sampai menyakitkan orang, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi ambil yang terbaik. Kalaupun kita tak sempat nak kucup Hajarul Aswad, kurang-kurangnya kita letak isyarat kita dengan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad dalam hadis disebut ada 2 mata dan 1 lidah yang panjang, dan dia akan menjilat sesiapa sahaja yang melaluinya, dan kemudian yang mengisyaratkan kepadanya, yang menciumnya, maka dia akan bersaksikan bahawa orang tadi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulana Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, ini diceritakan oleh guru kami Maulana Syekh Usamah Mansi, murid beliau. Waktu ketika bacaan Sahih Bukhari di Mesir beberapa tahun yang dulu, saya hadir ke majlis tersebut. Sempat saya baca dalam majlis, dengar dalam majlis itu lebih kurang 1 jilid sahaja. Dan saya dengar Bukhari dengan beberapa orang masyayikh yang lain sampai selesai. Cuma dalam pengajian tersebut faedahnya banyaklah, ada banyak faedah. Cuma lil asaf waktu bacaan tadi dinasihati oleh guru saya untuk tidak menyelesaikan. Kenapa? Kerana bacaannya banyak salah. Bukan guru, bukan Syekh Usamah yang baca tu, Syekh Usamah Mansi, bukan Syekh Usamah Al-Azhari. Syekh Usamah Mansi datang daripada Makkah. Bukan guru kita yang baca salah, ada tukang baca. Tukang bacanya nahunya ya Rabbi ya Karim. Tungak terbalik. Habis tu. Ni samak macam mana ni? Sebab sanad samak mesti dengar betul bacaannya. Macam mana baca tak betul tiba-tiba nak dapat sanad samak? Itu yang guru saya Maulana Syekh Ahmad kata cukup, tak payah pergi. Kenapa? Kerana nanti akan buang masa waktu. Kerana bacaan pagi daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 malam baca, ya kan? Berakak jubok ni.
Orang kata berangkat punggung. Jumpa bodoh kan. Berangkat punggung ni, duduk diam. Makan ni, beg saya penuh dengan makanan. Sebab berhenti semayang 9 pagi, 12 malam baca hadis Sahih Bukhari. Panjang baca, lepas tu ada yang baca lambat dan kemudian baca tak betul pula tu. Baris jelas-jelas ada maf'ul. Dia pergi hantar baca marfu'. Pergi terus. Kalau disukun tak apa lagi. Sebab sukun ada mazhab. Dia kata sukun taslam, dia panggil. Mazhab sukun taslam. Baca sukun semua. Ada tak apa lagi. Sebab ada mazhab sukun. Memang ada tak? Ada mazhab sukun. Ya. Qala Ibn Umar. Tak syarah Umar ke apa ke? Radhiyallahu anhuma idza arada an yastalim al-hajar yaqul. Semua sukun. Tak boleh baris. Sukun taslam. Dia panggil mazhab sukun taslam. Sukun selamat. InsyaAllah tak ada baris. Buh baris tahu kata bodoh. Dia panggil mazhab sukun taslam. Kau baca sukun tak apa lagi. Ni tak buh sukun. Dia pergi hantar baris ikut dah pula dah. Syekh kata tak happy. Tapi ada satu dalam majlis ni banyak faedah saya dapat. Sebab Syekh syarah dan disebutkan faedah-faedah yang dia dapat waktu baca dengan Syekh Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki. Saya pernah dengar daripada Al-Habib Habib Saleh. Habib Saleh Malang. Habib Saleh waktu saya pergi jumpa beliau di Malang, di Darul Hadis Malang, beliau cerita kata kami pernah baca Sahih Bukhari dengan Abu Yazid Muhammad Alawi selama 3 hari berturut-turut. 3 hari. Makan waktu tengah duk baca. Saya ada waktu baca tu dalam beg ni penuh dengan roti. Ayam pun ada. Ayam bakar. Sambil duk baca hadis, sambil duk pepak ayam. Macam 12 jam duduk. Nu nak kena beradab dengan kitab hadis, tak boleh nak tidur pun tadi terputus. Jadi macam mana? Makan sambil tu. Sambil duk baca makan. Ada ayam, berapa botol ayam tu? Sat-sat minum ayam. Selesai minum ayam. Tak apa. Itu pengalaman lah ikut majlis hadis. Tapi lepas tu saya pergi ke Kuwait, baca Sahih Bukhari di Kuwait. Dengar apa ni daripada bacaan apa ni di depan Syekh apa ni Abdul Wakil Al-Hashimi. Waktu bacaan dia pun masya-Allah tabaraka. Tapi Wahabi waktu saya pergi tumpang majlis Wahabi. Semua Wahabi, masya-Allah, jambang ya Rabbi ya Karim. Duduk dalam majlis depa, saya seorang ahli sunnah, 2 orang anak murid saya seorang. Pergi kata Syekh saya suruh pergi, Syekh Ahmad yang suruh saya pergi. Tapi Syekh Abdul Wakil dia sufi. Syekh Abdul Wakil sufi, walaupun orang kata dia macam Wahabi sebab dia duduk di Madinah dah, kita kenal dia. Dan saya pernah ikut majlis dengan beliau secara khusus. Saya, guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh, anak murid Syekh Ali Jumaah, mufti ahli majlis fatwa Mesir, juga Syekh Muawad Manqush, sufi kabir di Mesir. Syekh Muawad Manqush pun ikut majlis, kami 5 orang. Ikut majlis dengan Syekh Abdul Wakil Hashimi, baca Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Syama'il Tirmizi, Muwatta' Imam Malik. 4 kitab 2 minggu. 2 minggu 4 kitab. 8 pagi, 8 malam. 8 pagi, 8 malam. Syekh Abdul Wakil puasa setiap hari tu. Puasa. Saya tak puasa. Dah nak baca hadis lapar. Pergi puasa pula kalau hari baca hadis, pakai krim jadi dehidrasi ya. Ada air. Kena baca hadis kemudian padahal yang baca orang lain. Kita tengah hadis pun jadi lapar. 8 pagi 8 malam. 8 pagi 8 malam baca. Habis 4 kitab. Muwatta' Imam Malik, riwayat Imam Yahya Al-Laitsi, Tirmizi, khatam, Ibnu Majah khatam, dan kemudian dengan Syama'il Muhammadiyah 4 kitab. Dan waktu itulah kenal Syekh Abdul Wakil. Macam mana beliau dengan amalannya, dengan hormatnya kepada para ulama sufi, dan dia juga pergi lawat maqam maqam-maqamat yang dibawa oleh guru saya. Guru saya bawa pergi lawat maqam, dan maqam yang paling dia taksir kata dia maqam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menangis waktu di maqam Imam Ibnu Hajar. Dan dia macam sembang dengan Imam Ibnu Hajar. Kita jazakumullah khairul jaza atas urusan apa yang telah kamu tinggalkan kepada kami. Menangis betul. Seolah macam dia bercakap dan kata Maulana Syekh Ahmad kepada saya, halnya waktu itu hal yang luar biasa. Kerohanian waktu itu luar biasa. Waktu di depan maqam Sidi Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari. Kemudian saya mendengar pula Sahih Bukhari dengan guru saya Maulana Al-Imam Al-Syeikh Abul Huda Yaqubi di Turki. 10 hari, satu kali mimpi di Turki pula. Jadi saya dengar Bukhari ni daripada beberapa orang guru, masyayikh, daripada beberapa orang masyayikh, khatam selesai daripada awal sampai selesai. Dan
dengan dua orang secara selesai, kemudian dengan Maulana Syekh Yusri Hafizahullah sikit sebahagian, juga dengan Maulana Syekh Usamah Mansi sebahagian. Dan cerita tadi ni pasal hadis tentang lidah tu. Abu Yasir Muhammad Alawi kata waktu sampai hadis cerita bab Hajarul Aswad, dia akan cerita ni. Setiap kali baca dia akan ulang. Iaitu cerita berkenaan dengan peristiwa ayah beliau Said Alawi waktu ketika mereka rumah dekat dengan Babus Salam. Waktu tu Masjid Nabawi, Masjidil Haram masih lagi keliling tu ada rumah. Tidak ada hotel-hotel macam lah. Abu Yasir Alawi Al-Maliki satu pagi masuk ke dalam Masjidil Haram, dan mungkin waktu tu lepas urusan haji. Jadi kosong. Masjidil Haram jadi lengang. Orang tak ada sebab. Lepas urusan haji orang akan lengang tempat tersebut. Dia masuk, dia tengok apa yang berlaku. Nampak makhluk yang luar biasa duduk dekat Kaabah, ada dua mata yang panjang dan satu lidah yang panjang menjulur sampai ke tempat tawaf. Terkejut dia tengok, apa ni? Makhluk asing apa ni? Dia tengok depan mata dia nampak. Dan waktu tu kalau kita nampak macam tu, kita buat apa? Asal lari lah. Apa pula ni? Alien apa ni? Tak. Dan dia waktu tu teringat hadis tu. Oh, dia kata ni hadis Nabi yang Nabi sebut, Hajarul Aswad lahu ainan wal lisan. Dia ada dua mata dan satu lidah yang panjang. Yang lidah tadi akan menjilat orang-orang yang bertawaf di kelilingnya, dan mata tadi menyaksikan orang-orang yang memberi isyarat kepada Hajarul Aswad. Jadi orang yang memberi isyarat tersebut akan disaksikan oleh Hajarul Aswad, akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dilihat oleh beliau dengan mata kepala, dan ada hadis tentang perkara tersebut. Nabi sebut sendiri dalam hadis, Hajarul Aswad ni ada dua mata, satu lidah. Jadi orang yang dibuka hijab, dia akan nampak perkara tersebut. Tamam? Dia akan diperlihatkan dengan perkara tadi. Tamam. Jadi yang ke-20 apa dia? 20 mengucup Hajarul Aswad. Kucuplah Hajarul Aswad yang mulia dengan zikrullah dan salawat baginda. Sunnah ini janganlah kau tinggalkannya. Amalan hajimu berkat ajarannya Nabi SAW. Khudhu anni, kata Nabi, manasikakum, ambillah daripadaku amalan haji kalian. Dan insya-Allah kita akan waktu ketika kucup Hajarul Aswad pun disunatkan kita baca dengan selawat kepada Nabi SAW. Dan disebutkan sunat juga kita waktu tawaf membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala nabiyyina Ibrahim. Kata Imam Al-Halimi dalam Minhaj, dalam syarah Minhaj, disebutkan oleh beliau. Dan dalam bab yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan Safa dan Marwah, itu kita akan sambung pada pagi esok insya-Allah taala. Mautin as-sani wal 20 inda Safa wal Marwah fi sa'i. Ini kita akan sambung pada esok pagi insya-Allah taala. Pagi kita panjang sikit, dari 9 sampai pukul 12. Pagi panjang 3 jam, malam saja. Karena malam ni waktunya waktu perdana. Ada orang dah letih dengan urusan dan siang pada waktu tu. Malam ni nak main tarawih dengan tenang saja, main dengar kuliah dan seumpamanya. Dan moga-moga kita tenanglah dengan mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah tentang baginda Rasul, kisah-kisah para ulama dan aulia. Moga itu akan jadi ketenangan kepada kita semua. Karena bizikri salihin tatanazzalur rahmat, turun rahmat Allah taala dengan menyebutkan tentang orang-orang saleh. Insya-Allah. Jadi saya minta izin dulu. Mohon izin kerana saya dah solat jamak. Saya takut tengok saya keluar lagi. Dia kata tadi mengajak kami ni rupanya tak semayang. Dah, kami ni main daripada Kedah. Duduk 2 hari di sini, masih lagi musafir. Jadi kami saya dah selesai semayang jamak tadi. Jadi mohon izin untuk kalau kata saya tidak solat bersama, insya-Allah. Jadi setakat itu insya-Allah esok kita akan sambung pada jam 9 pagi insya-Allah. Perbahasan seterusnya pada Mautin yang ke-21 insya-Allah. Jadi jemput kepada ibu ayah semua yang ada ke lapangan untuk sampai selesai esok insya-Allah. Malam kita akan selesai kitab ni insya-Allah, khatam. Kemudian kita akan ijazahkan dengan amalan-amalan yang ada dalam kitab ni insya-Allah taala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.